Salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah untuk menjawab satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha PAS Negeri Selangor, iaitu Loslan Sahih, yang mana dikeluarkan dengan tajuk di Harakah Diari apabila robohnya Kota Melaka. Tetapi saya lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh kepimpinan PAS di peringkat negeri ataupun pusat, saya rasa seolah-olah mereka kurang cerdik dan mereka mengambil hujah-hujah yang dikeluarkan oleh orang lain. Contoh yang kita lihat hari ini, cuba beralih serangan dengan menggunakan nama Datuk Seri Najib yang ada di penjara. Cuba mengalihkan serangan dengan menyerang kepimpinan yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini, yang mana mereka tahu sasaran utama adalah DAP. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang terkini ini, yang mana menggunakan nama Datuk Seri Najib, yang mana juga mengatakan bahawa Najib lebih kenal DAP. Yang mana kenyataan ini memfitnah, iaitu UMNO jatuh kerana kelicikan DAP. DAP bagi nafas baru kepada Presiden UMNO. Ini adalah ayat-ayat yang digunakan oleh mereka untuk menunjukkan seolah-olah DAP yang berada dalam kerajaan hari ini adalah yang paling bersalah sekali. So inilah cara politik PAS hari ini menyerang kepimpinan yang ada untuk mereka pecahkan kerajaan yang ada dengan agenda menjual DAP lagi. Ini pada saya satu sikap yang ditunjukkan oleh kepimpinan PAS yang tiada integriti, tiada moral, suka memfitnah, membuat andaian yang jauh menyimpang. Kenapa saya lihat perkara ini ya? Dia kata Najib paling kenal DAP, UMNO jatuh kerana kelicikan DAP. UMNO jatuh bukan kelicikan DAP. DAP dalam politik ini untuk menentukan kerajaan bukan parti itunya, tetapi ahli parlimennya. Parti ini untuk kita jadikan komponen apabila banyak jumlahnya, maka itu yang jadi kerajaan. Tetapi penentuannya adalah kepada ahli parlimen yang bertanding itu. Ini adalah satu kebodohan lah pada saya yang cuba dikeluarkan oleh kepimpinan PAS. Jadi ahli parlimen DAP bertanding, kalau mereka menang, ini bukan satu kelicikan DAP. Ini adalah satu seni dalam politik, menang banyak kursi. Hari ini, contohnya, PAS paling banyak kursi. Ini adalah satu kelicikan. Ini adalah satu seni. Seninya PAS menggunakan duit yang dapat banyak apabila bergabung dengan Perikatan Nasional. Itu seninya PAS nih. Lepas itu menabur fitnah, menggunakan sentimen kaum dan agama. Itu adalah seninya PAS. Sebab itu kalau kita tengok, hari ini PAS menyerang DAP. Di sini dia kata, DAP bagi nafas baru pada Presiden UMNO. DAP tidak memberi nafas baru kepada Presiden UMNO. Hari ini, kerajaan yang terbentuk sudah pun waktu menghadap dengan Yang di-Pertuan Agong, siapa yang pergi? Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kenapa dua ekor orang ni menolak untuk nak bergabung? Jadi kalau tak nak bergabung, PH nak menubuhkan kerajaan dengan siapa? Dengan buruk-buruk yang ada. Buruk-buruk yang seperti yang kita lihat hari ini. Duk merayan nak jadi kerajaan. Jadi PH kena bergabung dengan serpihan parti yang mana seperti Barisan Nasional yang mempunyai kerusi yang agak banyak. Begitu juga dengan GPS dan yang lain-lain. Maka terjadilah kerajaan hari ini. Jadi kenapa menyalahkan DAP? Ini masalah yang ada dalam parti yang bernama PAS ini. Dan pemimpin PAS terlalu menggunakan sentimen-sentimen yang begitu tajam berkenaan dengan isu perkauman ni, demi untuk mereka nak menang. Jadi saya rasa ini juga dilihat berunsur fitnah. Apa yang disebut di sini, yang mana cuba menyebutkan pedulikan penyatuan Melayu, tolak ke tepi perpaduan ummah kerana bersama dengan DAP PH Tok Presiden bebas. Saya lihat ya, dalam bulan-bulan puasa ni, saya tengok ramai ni pemimpin PAS yang meroyan, yang tak tentu hala. Disebabkan mungkin nak menjadi calon untuk jadi adun akan datang ni. Tetapi kalau beginilah sikap kepimpinan PAS yang hendak menjadi calon ya. Penyatuan Melayu. Hari ini Melayu tidak bersatu ke? Banyak parti-parti Melayu, banyak NGO-NGO Melayu. Dan kepimpinan dalam kerajaan rata-ratanya Melayu. Apa yang masalahnya ni? Sekarang ni cerita penyatuan Melayu ni adalah untuk kepentingan politik ini. Penyatuan Melayu yang nak dikatakan ini adalah untuk kepentingan PAS ni sebenarnya. PAS sudah mabuk di ambang kuasa. Tolak ke tepi perpaduan ummah.
Tak payah nak cerita perpaduan rumah lah. Kita rakyat bukan bodoh. Waktu sebelum PRU ke-15, UMNO, Presiden PAS berunding, mereka datang. Apa kata Presiden UMNO? Tak boleh nak bergabung dulu sementara waktu dengan UMNO ni kerana begini. Jadi jangan bertolak dalih lah PAS. Pemimpin PAS seperti Loslan Sahir ini, sebagai setiausaha PAS Negeri Selangor ni, kau pergi belajar dulu politik, kau keluarkan propaganda-propaganda yang seperti ini yang pada saya terlalu murahan. Yang mana tidak perlu nak menyalahkan parti itu, parti ini. DAP tidak pernah bersalah pada saya. Saya bukan parti DAP, tetapi saya melihat bahawa dalam isu ini, DAP ramai ahli parlimennya disebab mereka menang. PAS pun sama begitu. Jadi hari ini, yang menyusahkan UMNO Barisan Nasional bukan DAP. Yang menyusahkan UMNO Barisan Nasional adalah parti yang bernama PAS dan juga Bersatu. Kenapa saya kata seperti itu? Kerusi UMNO itu 90% diambil oleh Bersatu dan PAS tau. Kawasan Melayu. UMNO parti Melayu. DAP bukan parti Melayu. Parti Demokratik. Yang mana parti itu tidak dapat menembusi kawasan Melayu. Sebab itu DAP mana ada letak ahli parlimen bertanding di kawasan Melayu ni yang pio-pio Melayu. Jadi apa yang diceritakan oleh pemimpin seperti Loslan Sahil ni, kamu pergi belajar politik, jangan membohongi rakyat. Yang mana perkara-perkara seperti inilah saya selalu jawab supaya ada pendedahan kepada rakyat. Yang mana walaupun saya tidak komplit, tidaklah sehebat mana saya nak mengulas perkara ini, tetapi sekurang-kurangnya ada pendedahan untuk rakyat berfikir bahawa ada pro dan kontranya, ada kebenaran dari apa yang saya katakan ini. Penentuan nak menjadi wakil rakyatnya adalah ahli parlimen itu yang untuk menentukan kerajaan Malaysia ni. Bagaimana DAP ini boleh menguasai orang Melayu ini tadi? Dan tentu tak boleh. Ahli parlimen Melayu lebih ramai daripada ahli parlimen DAP. Ahli parlimen DAP pula sebahagiannya pun ada Melayu. Begitu juga di negeri. Jadi isu nak menjual DAP ini dengan membuat andaian sebagai resis kepada satu kaum, iaitu Cina, sudah jelas kita nampak daripada pimpinan PAS ini. PAS sendiri hari-hari menceritakan isu Melayu. Itu bukan resis ke? Jadi PAS inilah parti yang bapak resis, bapak menjual agama segalanya. Yang mana hari-hari kita lihat kenyataan mereka menjual isu agama dan kaum. Yang mana pada saya, politik negara ini perlu melihat kepada cara politik Singapura. Pemimpin-pemimpin parti politik yang bermain dengan sentimen perkauman hari ini, tangkap, sumbat dalam penjara, biar rasa. Ini yang Singapura lakukan, maka politik mereka hari ini lebih baik. Dan kekuatan politik mereka itu sangat kita lihat bahawa memberi impak yang bagus kepada ekonomi dia. Jadi kalau kita bermain dengan cara PAS berpolitik, memang inilah sikapnya. Hari ini mereka tidak dapat membuat isu yang melibatkan Perdana Menteri. Tidak dapat membuat isu untuk mereka bagaimana nak menyalahkan kerajaan yang ada. Yang ada adalah tinggal lagi satu. Yang pertama mereka akan salahkan UMNO. UMNO itu yang disalahkannya adalah presidennya yang terlibat dengan kes mahkamah yang kita tahu. Masih ada 47 pertuduhan. Dan pusing-pusing di situ tak dapat, mereka akan pergi terakhirnya apabila menyebut nama DAP inilah. Dan mereka menggunakan simpati rakyat yang konon-kononnya apabila kita lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan di sini, Guan Eng yang Datuk Seri Najib pernah beri amaran suatu hari lalu, itu dulu. Hari ini girang berbuka puasa dengan UMNO di bahagian, sedangkan Najib meringkuk di penjara. Apa yang masalahnya? Guan Eng pergi bersama dengan ketua bahagian UMNO ke, cawangan UMNO ke, orang UMNO. Ini sikap yang kita lihat ya, PAS ini bermain sentimen perkauman. Tak salah kan Lim Guan Eng nak bersama dengan mereka. Ini bulan puasa, meraihkan, bermaaf-maafan. Apakah kita nak berendam? Jadi boleh saya katakan kenyataan ini bodoh. Najib nak meringkuk dalam penjara. Bukan masalah ketua bahagian. Bukan masalah Lim Guan Eng. Kerana dijatuhkan hukuman penjara. Takkan kita nak menunggu Najib, kita nak berduka 24 jam
Tunggu Najib keluar. Sampai Najib 12 tahun duduk dalam penjara, kita berduka dengan isu Najib. Macam tu. Kalau PAS rasa, kalau Roslan Shahir rasa macam tu, Roslan Shahir pergi duduk depan penjara, berduka dekat sana, sorang-sorang. Sedangkan anak bini Najib pun tak berduka. Ini kan pula Roslan Shahir ni nak bermain dengan isu macam ni. Jadi, saya nak bagi tahulah dekat Roslan Shahir Setiausaha PAS Negeri Selangor ni. Kau pergi belajar dulu basic politik tu, lepas tu kau keluar ke kenyataan. Supaya kenyataan kamu ni dilihat oleh rakyat sebagai kenyataan yang terbaik, sebagai orang yang berada dalam barisan politik. Jadi itu pencerahan saya. Saya memang balun ni pemimpin PAS yang pada saya memang akal pendek kalau membuat kenyataan. Kerana kenyataan tak berasas, membuat propaganda yang berunsur fitnah kepada rakyat. Jadi perkara ini saya harap DAP ambil tindakan dekat Roslan Shahir ni. Saman. Jangan main-main. DAP sekarang ni saman je. Saya harap DAP Selangor lihat kenyataan ini di Harakah Diari yang bertajuk iaitu apabila roboh Kota Melaka ni, dan buat saman kepada ni Roslan Shahir, Datuk Muhammad Shahir ni, supaya dia tahu macam mana langit tu tinggi atau rendah. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.